Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Naziha binti Abu dari Kelas Al-Quran dan Multimedia ingin membentangkan kertas kerja bagi mata pelajaran UTC 1012 yang bertajuk Implikasi COVID-19 terhadap sosial, pemikiran manusia dan gaya hidup manusia. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai pandemik COVID-19 ini. Pandemik ini merupakan penyakit coronavirus yang berlaku pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China. Oleh yang demikian, kesan daripada pandemik COVID-19 ini sangat mempengaruhi masyarakat umum dari segi ekonomi, budaya, ekologi, politik dan bidang-bidang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objektif yang pertama ialah mengkaji implikasi COVID-19 terhadap sosial. Yang kedua, mengenal pasti implikasi COVID-19 terhadap pemikiran manusia. Yang ketiga ialah mengkaji implikasi COVID-19 terhadap gaya hidup manusia. Permasalahan kajian. Yang pertama ialah tingkat sosial memberi impak yang berbeza kepada masyarakat, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah seperti B40. Yang kedua, tekanan perasaan dan kemurungan melanda masyarakat akibat terkesan dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan hilangnya punca pendapatan. Yang ketiga, gaya hidup baharu lebih ke arah kesihatan dan kebersihan diri perlu diamalkan semasa penularan wabak COVID-19. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian organisasi atau lokasi kajian. Kajian ini dilaksanakan secara atas talian, yakni online, melalui borang soal selidik di platform Google Form. Kaedah ini tidak lain adalah untuk menilai ataupun mengukur pandangan masyarakat kita terhadap implikasi COVID-19 pada diri mereka dari segi sosial, pemikiran dan gaya hidup. Sekarang, kita berpindah ke bahagian skop kajian. Kajian ini melibatkan sejumlah pelajar dari universiti awam di negara kita, khususnya Universiti Sains Islam Malaysia, untuk mengetahui serta mengkaji kesan COVID-19 terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup mereka sendiri. Ia telah dijalankan terhadap 98 orang responden yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan yang berumur 19 tahun ke atas. Melalui kaedah pengisian borang soal selidik di platform Google Form ini, responden perlu mengisi serta menjawab beberapa soalan yang telah disediakan, dan tempoh kajian ini dijalankan adalah selama 2 hari, iaitu pada 1 hingga 2 Disember 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan teruskan lagi pembentangan ini kepada penerangan bab 2, iaitu kajian literatur. Objektif bab ini adalah untuk menerangkan 3 subtopik utama, iaitu mengkaji implikasi COVID-19 terhadap sosial, pemikiran manusia dan gaya hidup manusia. Baiklah, kita berfokus kepada implikasi COVID-19 terhadap sosialiti masyarakat. Sebenarnya, sebelum bermula fasa pandemik COVID-19, boleh dikatakan istilah work from home tidak dikenali ramai orang. Tetapi, sejak pandemik ini melanda, istilah work from home tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antara punca utama aktiviti ini berlaku adalah kerana kerajaan telah mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, yang mana seluruh rakyat Malaysia tidak dibenarkan keluar bekerja secara fizikal. Maka jelaslah, pandemik ini sangat memberi kesan kepada sosialiti masyarakat sehinggakan mereka terpaksa melakukan aktiviti work from home untuk pendapatan ekonomi masing-masing. Subtopik ini akan membincangkan mengenai pemikiran dinamik masyarakat dalam menghadapi pandemik COVID-19. Dinamik di sini bermaksud kemampuan dalam membuat penyesuaian dan menerbitkan sebuah pembaharuan. Jika kita telusuri, kita sebenarnya sedang hidup di era revolusi perindustrian 4.0 yang sangat maju. Namun, kita masih tidak dapat mengekang penularan wabak ini. Malah, sistem kehidupan hari ini telah didedahkan realitinya, iaitu ia mempunyai pelbagai kelemahan. Hasilnya, lahir 2 golongan masyarakat yang mempunyai sudut pandang berbeza dan persepsi yang berbeza tentang perubahan yang dibawa oleh wabak ini. Golongan pertama berpendapat bahawa wabak ini merupakan sebuah musibah yang merosakkan rutin harian mereka. Manakala golongan kedua melihat dengan sisi positif bahawa wabak ini memberikan ruang kepada mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan subtopik kajian literatur yang membincangkan mengenai norma baharu dalam kehidupan masyarakat, membentuk gaya hidup manusia yang baharu. Terdapat 2 poin penting yang berkait rapat dengan norma baharu dalam kehidupan masyarakat. Poin yang pertama membincangkan mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara holistik. Melalui PKP ini, larangan secara menyeluruh pergerakan serta sekatan perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara telah dikuatkuasakan. Seterusnya, poin kedua membincangkan mengenai SOP yang baru saja diperkenalkan oleh kerajaan. SOP seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial telah menjadi satu kewajipan kepada masyarakat Malaysia
ketika mereka berada di luar kawasan rumah maupun di khalayak ramai. Seterusnya bab 3 metodologi. Populasi kajian kami ialah seramai 98 orang yang terdiri daripada orang awam, mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia dan juga mahasiswa IPTA dan IPTS yang lain. Seterusnya, sampel responden kami terdiri daripada 51 orang lelaki dan 47 orang perempuan. Sampel responden kami juga 97 orang yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 30 tahun dan hanya satu orang sahaja yang berumur dari 31 hingga 40 tahun. Selain itu, kajian ini dijalankan secara pengumpulan data melalui borang kaji selidik Google Form. Sekali instrumen kajian. Instrumen kajian kami terdiri pada 4 bahagian. Yang pertama, profil responden. Yang kedua, kajian implikasi COVID-19 terhadap sosial manusia. Yang ketiga, mengenal pasti implikasi COVID-19 terhadap pemikiran manusia. Dan yang terakhir, mengenal pasti implikasi COVID-19 terhadap gaya hidup manusia. Bahagian A terdiri daripada bahagian demografi, yang mana soalannya ada 3 soalan, bangsa, umur dan jantina. Kemudian bahagian B ada bahagian yang berbentuk soalan yang diajukan kepada responden, yang mana tujuannya adalah untuk mengkaji kesan atau implikasi COVID-19 terhadap sosial manusia. Ianya juga terdiri daripada 3 soalan. Soalannya adalah seperti berikut yang terdapat dalam slide yang disediakan. Hasil dapatan kajian adalah seperti berikut. Soalan ini diajukan menggunakan konsep skala Likert dan daripada nombor 1 hingga ke nombor 4. Nombor 1 sangat tidak setuju, nombor 2 tidak setuju, nombor 3 setuju dan nombor 4 lah sangat setuju. Keputusan ataupun hasil secara detailnya terdapat pada slide yang disediakan. Seterusnya kita berpindah ke bahagian C, iaitu bagi mengenal pasti implikasi COVID-19 terhadap pemikiran manusia. Beberapa soalan aras persetujuan telah kami ajukan kepada 98 orang responden dan hasilnya adalah seperti berikut. Soalan pertama, perintah lockdown atau perintah kawal pergerakan diperlukan untuk membendung wabak ini. Sangat tidak setuju 4 orang responden, tidak setuju 14 orang responden, setuju 31 orang responden, sangat setuju 49 orang responden. Soalan kedua, waktu pengoperasian sektor perniagaan tidak boleh dihadkan dan harus berjalan seperti biasa. Sangat tidak setuju 7 orang responden, tidak setuju 28 orang responden, setuju 37 orang responden, sangat setuju 26 orang responden. Soalan ketiga, usaha kerajaan dalam membendung masalah wabak ini merupakan satu permasalahan baru dalam mengekalkan kehidupan yang stabil. Sangat tidak setuju 3 orang responden, tidak setuju 14 orang responden, setuju 50 orang responden, sangat setuju 31 orang responden. Seterusnya ialah bahagian D, iaitu mengkaji implikasi COVID-19 terhadap gaya hidup manusia. Beberapa soalan aras persetujuan yang telah kami anjurkan kepada 98 responden. Hasilnya adalah seperti berikut. Soalan pertama ialah ketetapan hak main dalam penggunaan sport center ataupun lapangan tempayan sukan. Sangat tidak bersetuju 2%, tidak bersetuju 10%, setuju 53% dan sangat setuju 33%. Soalan kedua ialah ketetapan jumlah had duduk di meja makan di setiap premis makanan. Sangat tidak bersetuju 4%, tidak bersetuju 10%, setuju 50% dan sangat setuju ialah 34%. Soalan ketiga ialah apa pendapat anda dalam membaharu mengenai pemakaian pelitup muka ketika berusaha di luar rumah? Sangat perlu 90%, tidak perlu 8%. Soalan keempat ialah walaupun pelbagai amaran dan hukuman dalam pemakaian pelitup muka ketika di luar telah diberikan, kenapa masih ada yang tidak memakainya? Alasan yang pertama ialah kerana kos pembelian pelitup muka yang mahal di pasaran 8%, pelitup muka agak menyukarkan pemakaian untuk bernafas dan ketika bekerja 66%, hukuman kerajaan kepada yang tidak memakai pelitup muka terlalu ringan 24%. Wabak COVID-19 ini adalah penyakit yang sedang berlaku di seluruh dunia yang dianggap paling mudah berjangkit. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia telah menjadikan situasi dalam pandemik COVID-19 ini sebagai norma baharu. Pada keseluruhannya, ia memberi kesan yang buruk terhadap beberapa sektor utama seperti sektor hiburan. Dengan itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mematuhi SOP dan mengelakkan 3S untuk merendahkan risiko dan jangkitan wabak COVID-19. Dan mestilah bersatu padu dan bertanggungjawab ketika menghadapi COVID-19.